Untuk kita menambah ilmu tentang sejarah pandemik lampau ini, akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM untuk berkongsi maklumat bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Doktor, terima kasih bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Pastinya kita nak tahu tentang sejarah lampau berkaitan dengan pandemik ini, kerana apa yang kita lalui sekarang ini pernah dilalui oleh mereka ataupun masyarakat terdahulu. Kerana kita dah tahu ada sedikit sebanyak yang faktor-faktor yang dilakukan oleh kerajaan ini mengambil kira daripada apa ataupun langkah-langkah yang pernah dilakukan sebelum ini. Bagaimana kita nak mengaitkan COVID-19 ini termasuk pada wabak penyakit yang cukup bahaya sekali berkaitan dengan pandemik yang pernah berlaku, Doktor? Kalau kita tengok pada istilah pandemik tu, yang kita perlu faham ialah keadaan wabak yang berlaku melibatkan banyak lokasi geografi ya di seluruh dunia ya. Kalau dia ada beberapa istilah di situ, epidemik, pandemik dan juga endemik, dan ada beberapa lagi lah yang lain. Bila kita sebut pandemik ni, bila epidemik tu sangat ekstensif ya, meliputi satu kawasan geografi yang sangat luas dan juga melibatkan hampir ke seluruh dunia. Dalam konteks ini, kalau kita perhatikan dari segi sejarah ya, banyak sebenarnya wabak-wabak ataupun pandemik yang telah berlaku dilaporkan ya. Cumanya saya nak berkongsi ya, sebenarnya masa saya dalam pengajian dulu, bila saya tengok pada sejarah pandemik tu, saya dalam hati waktu tu berkata, kita tak mungkin kot ada pandemik yang macam ni. Kita bersyukur kan, sebab kita ada sistem pengurusan hospital dan teknologi yang serba canggih ya. Tidak siapa menyangka bahawa dalam era ini kita perlu ya melalui satu keadaan yang sangat getir sehingga menyebabkan banyak ya sektor-sektor yang terjejas ya, bukan saja ramai yang meninggal dunia, tapi sektor ekonomi terutamanya dan beberapa sektor sosial seperti pendidikan dan juga interaksi antara masyarakat begitu terjejas sekali. Jadi secara umum pandemik ni kita boleh kaitkan keterokannya menerusi cara tularan. Dan kalau kita lihat dari segi sejarah, beberapa pandemik yang pernah dilaporkan sebelum ini termasuklah seperti wabak plague ya, ataupun kita sebut dekat sini penyakit yang disebabkan oleh sejenis kutu ya, kutu pada tikus tu. Dalam bahasa Melayu kita sebut hawa berdarah ya, hawa berdarah. Dan selain daripada penyakit plague ni sebenarnya ada 3 episod pandemik yang besar ya yang berlaku secara sejarahnya. Kemudian diikuti dengan beberapa siri pandemik kolera ataupun taun, dan juga beberapa siri penyakit pandemik yang diakibatkan oleh influenza ya. Jadi pada waktu itu kita faham ya, teknologi kesihatan tidak secanggih pada hari ini. Bagaimanapun dari masa ke semasa disebabkan oleh mungkin pada ketika itu ada sistem teknologi yang bersesuaian, maka wabak itu berakhir dan ia berulang lagi dan berulang. Ini adalah sebahagiannya disebabkan juga oleh ciri-ciri lah pada kuman yang muncul pada satu ketika yang menyebabkan pandemik, dan juga bergantung kepada imuniti masyarakat pada ketika itu. Jadi berbalik kepada kita punya pandemik yang kita lalui pada hari ini, iaitu COVID-19, kita lihat bahawa ia sedikit sebanyak bersamaan dengan wabak influenza seperti Spanish flu ya, yang dilaporkan pada tahun 1918 dulu, iaitu pada awal kurun sebelum ini ya. Jadi pada waktu tu kita lihat ya, memang cara pendekatan sama macam yang kita lalui pada hari ini, sebab cara tularan tu sama melalui droplets ataupun bendalir tubuh badan melalui kontak langsung, dan menyebabkan mereka perlu memakai pelitup muka dan menjaga jarak dan sebagainya dalam tempoh yang agak panjang, sehinggalah wabak itu berakhir kemudian beberapa ketika, dan didapati pada waktu itu angka kematian agak tinggi ya, lebih 100 juta kalau saya tak silap. Jadi apa yang kita lalui pada hari ini sebenarnya merupakan sedikit sebanyak satu keadaan yang tidak dapat dielakkan disebabkan oleh sifat semula jadi kuman virus berkenaan. Bagaimanapun kita perlu melakukan seperti mana yang pernah dilakukan oleh generasi-generasi sebelum ini bagi mengeluarkan mereka dari wabak ataupun pandemik sedemikian. Doktor, bagaimana mutasi ini memberi ancaman kepada perkembangan virus di suatu tempat yang membawa mungkin impak yang berbeza? Kalau mengikut kajian dulu, macam mana ia dapat diatasi dengan baik? Mutasi virus ni sebenarnya merupakan sifat semula jadi virus tu, sebab dia cuba mencapai kestabilan dari masa ke semasa. Bila dah terdedah kepada sekitaran, sifat semula jadi pada virus tu dia akan cuba
mengambil kedudukan yang mana membolehkan dia terus survive dan terus menyebabkan jumlahnya dalam persekitaran dan juga kemampuannya untuk mengekalkan pathogenicity ataupun menyebabkan suatu penyakit tu. Jadi keadaan ini sebenarnya telah pun ditentukan melalui pengenalpastian dalam makmal dan sebagainya. Kita sebenarnya berhadapan dengan keadaan ini melalui teknologi yang diamalkanlah di peringkat makmal. Sebenarnya bila berlaku mutasi, maksudnya akan dikenal pasti, jadi tindakan pengurusan penyakit tersebut melalui penghasilan ubat-ubatan ataupun vaksin akan disesuaikan dengan jenis jin yang dikenal pasti. Sebelum era teknologi molekul seperti mana yang kita ada sekarang ni, mereka pada masa itu mempunyai sistem yang mana berdasarkan identifikasi virus yang tertentu. Tapi pada hari ini dah canggih, dah banyak antigen ataupun siri-siri genetik lain yang dikenal pasti. Itulah sebabnya kita tengok banyak varian-varian yang dikenal pasti yang dilaporkan akhir-akhir ini. Kalau kita nak ikutkan, adakah pandemik lalu lebih memakan masa dari segi untuk mencipta vaksin dan sebagainya nak dibandingkan dengan waktu sekarang ini, COVID-19? Kalau kita tengok dari segi pola yang berlaku ialah kadar kematian dalam pandemik sebelum ni agak tinggi macam seperti wabak hawa berdarah plague yang pernah dilaporkan sebelum ni memang melibatkan jutaan dan juga kes-kes kolera dan juga kes seperti Spanish flu. Kalau kita tengok dari segi kematian akibat wabak COVID-19 ni, angka kematian sekitar 3.7 juta sehingga hari ini sejak ia dilaporkan pada tahun 2020. Pada pandangan saya dari segi keterokan wabak tu biasanya kita akan melaporkan dari segi kesan dia terhadap masyarakat dan jangka masa dia diambil. Lagi ramai yang meninggal dunia, maksudnya wabak tu lebih teruk. Tapi berdasarkan teknologi kita hari ini, saya dapati bahawa angka kematian yang dicatatkan agak tidak begitu tinggi. Bagaimanapun ia agak teruk melibatkan kesan kepada ekonomi. Sebelum ni memang mengambil masa. Bagaimanapun selepas komuniti, sesuatu masyarakat tu dia develop imuniti dia tersendiri, maka wabak tu lama kelamaan akan berakhir. Dan mengikut pembacaan dan juga jangkaan doktor sendirilah, berapa lama lagi kita harus bertahan dengan situasi ini? Mungkin setahun dua? Okey, dia bergantung kepada pengenalpastian kita terhadap cara jangkitan dan gaya macam mana kita bertindak untuk mengekang penularan wabak. Lagi cepat kita bertindak, lagi cepat wabak tu akan berakhir. Jadi para pakar epidemiologi, pakar kesihatan awam sebenarnya melihat isu ini lebih kepada untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa dan juga mengelakkan lebih ramai orang mendapat jangkitan. Jadi fokus kita pada situasi yang saya sebutkan tadi. Dalam konteks itu, kita tahu bahawa dalam tempoh setahun ni, kita melihat bahawa kita telah kenal pasti punca jangkitan. Kita tahu macam mana virus tu ditularkan dari seorang ke seorang. Dan juga kita di negara kita dah kenal pasti individu dalam kumpulan yang berisiko. Mereka yang berisiko untuk mendapat komplikasi serius dan mereka yang berisiko untuk menjangkitkan kepada orang lain. Jadi fokus untuk pengurusan wabak ni perlu menumpukan pada individu ini, dan dengan adanya vaksin sepatutnya kumpulan-kumpulan berisiko ini dapat dipercepatkan pemberian vaksin. Seterusnya kita dapat mengekang penularan. Jadi bila kita dapat mengekang penularan melalui vaksinasi ini, di mana kita dapat mencapai imuniti kelompok, maka kita berharap wabak ini akan berakhir secepat mungkin dan kita berharap penghujung tahun ini. Tetapi jika ada lambatan di situ, ia bukan sahaja akan menyebabkan lebih banyak kematian, dan dia juga akan menyebabkan proses imuniti kelompok yang kita harap dapat dicapai secepat mungkin akan terganggu dan mungkin akan menyebabkan lambatan lagi dalam konteks kita untuk mengakhiri wabak. Doktor, mungkin sekarang ni kita dapat saksikan penjarakan fizikal dan segala SOP yang ditetapkan oleh kerajaan sebenarnya pernah ditetapkan semasa pandemik yang lalu. Jadi bagaimana mungkin nasihat daripada doktor sendiri untuk kita sentiasa mementingkan segala yang diarahkan, terutama sekali SOP penjagaan diri ni. Silakan doktor. Okey, sebelum saya cakap tentang penjarakan fizikal dan juga patuh kepada SOP ni, yang penting sekarang ni kita memahami kepentingan kenapa kita perlu melakukan penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan sebagainya. Sepanjang tempoh wabak ni, bila kita menyarankan untuk masyarakat mengambil berat, mengambil serius keadaan ni, kita berhadapan dengan keadaan-keadaan di mana ada mereka yang melontarkan pandangan dah penat, disebut pandemic exhaustion dan sebagainya. Dalam konteks ini kita perlu ingat, selagi mana kita masih berada dalam wabak,
selagi kita masih belum keluar, semua nasihat-nasihat itu perlu didahulukan. Kita harap dapat mengelakkan lebih banyak jangkitan dan lebih banyak kematian. Ya. Kita sebelum ni banyak memberikan pandangan-pandangan ya, supaya ia diambil berat. Ya. Tapi ada pula yang mengatakan, kita dah hadapi wabak denggi, wabak-wabak penyakit lain dan sebagainya. Tapi ini tak sama dengan pandemik yang kita berhadapan sekarang. Kerana sentiasa ada risiko kes boleh meningkat secara mendadak sehingga menyebabkan sistem perkhidmatan kita lumpuh. Jadi cadangan ni untuk kita patuh kepada SOP ya, memakai pelitup muka dengan sempurna, menjaga jarak dan sebagainya adalah untuk mengelakkan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Bukan sahaja untuk mengelakkan diri kita dari dijangkiti, mereka-mereka yang dekat dengan kita dari dijangkiti, kita sebenarnya mengelakkan berlakunya kluster yang baru dan seterusnya kita akan mengelakkan potensi sistem perkhidmatan kesihatan kita dari menjadi lumpuh. Dan situasi ini kita dah perhatikan dalam pandemik Spanish flu ya, yang seperti mana yang kita lihat ada banyak ilustrasi ataupun gambar-gambar yang ditunjukkan sebelum ini. Jadi keadaan ini memang ada satu keadaan yang sangat menggetirkan. Ya. Bagi saya tidak ada istilah pandemic exhaustion selagi mana kita belum keluar daripada wabak. Jadi keadaan ini yang perlu kita ambil perhatian dan sekarang ni dengan angka kematian meningkat kepada 3 angka di negara kita, ia perlu lagi kita jalankan secara bersungguh-sungguh dan serius dalam konteks untuk kita sama-sama mengakhiri wabak ini. Baik, terima kasih Doktor atas ilmu dan saranan diberikan. Itu tadi Profesor Madia Dr. Malina Osman, pakar perubatan kesihatan awam, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, yang mana itulah kita mengambil iktibar atas apa yang berlaku pada masa silam. Dan dengan adanya teknologi perubatan pada hari ini, dengan adanya kesiapsiagaan dengan apa yang berlaku, sebab kita tak pernah berjangka ya, dunia yang begitu moden, yang begitu hebat dari segi teknologi mampu ataupun lumpuh juga disebabkan situasi ini.